Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang saya ucapkan kepada para pelajar. Terima kasih kerana menyertai kelas kita pada setiap kali kelas, setiap minggu. Ada sedikit kesilapan teknikal tadi. Okey. Kita berjaya mengatasinya. Okey. Terima kasih, bersyukur. Jom kita sambung sesi kita seperti biasa. Setiap minggu, dan sekarang ini seperti yang kamu maklum, dan kalau siapa yang dah lama tak masuk, sebenarnya kita sedang bab 7. Okay? Antara bab favourite saya, bab yang saya rasa yang agak senang untuk pelajar skor. Sebab nak faham bab ni senang je. Nak buat satu perkara, kita lancarkan 4 cara, 5 cara. Nak capai satu matlamat, kita lancarkan 5 cara. Itulah bab 7. Okay? So 7.1 menerangkan bahawa hendak mencapai kesejahteraan negara adalah menggunakan kaedah perpaduan dan integrasi. Okey, hendak mencapai kesejahteraan negara nak hidup selesa, negara nak hidup aman. Okey, disebabkan British telah melaksanakan pelbagai perkara di negara kita, telah memberi kesan yang besar kepada negara kita, jadi kerajaan telah berusaha untuk mengatasi pelbagai masalah rentetan daripada sambungan bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey, jadi kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha dari segi politik, ekonomi dan sosial. Jadi bab 7 ini memandangkan ia hendak mencapai kesejahteraan dari segi sudut masyarakat. Okey, kalau masyarakat sejahtera maka negara pun akan sejahtera. Jadi untuk mencapai masyarakat dan negara yang sejahtera, kerajaan mensasarkan iaitu mewujudkan perpaduan dan integrasi secara menyeluruh. Ini yang kita nak bincang bab 7 ni. Jadi untuk mencapai matlamat yang sama ini, perpaduan dan integrasi ini, kerajaan melancarkan 5 cara. Okay, dari segi aspek sosial. Kenapa sosial? Kenapa tak sentuh ekonomi? Kenapa tak sentuh politik? Sebab dari segi sosial lah, bila masyarakat sejahtera, negara akan aman, harmoni. Okay, so 5 cara tersebut dari segi pendidikan, dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi apa satu lagi ya. prinsip hidup iaitu rukun negara. Satu lagi sukan. Senang balik dari segi pendidikan, dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi sukan, dan yang jelas sekali dari segi prinsip hidup iaitu rukun negara. Okey, jelas So introduction, mukadimah. So itu yang kita kena faham. Sebab tu saya kata senang. Benda ni senang. Kita tahu nampak dari segi helicopter view. Okey, menyeluruh. Okey, apa yang berlaku dalam 7. So kita senang nak handle satu-satu. Okey? Okey, jom. Okey. Seperti bab 7 yang besar ni, saya menggunakan kaedah yang sama dalam bab 7.2, itu dari segi pendidikan. Okay? Pendidikan adalah cara yang pertama, cara yang terawal dilancarkan secara agresif oleh kita punya kerajaan lah. Kan? Selepas daripada pilihan raya, kerajaan telah melancarkan usaha dalam bentuk pendidikan untuk menyelesaikan isu perkauman dan perpaduan. Sebab apa? Daripada pendidikan lah boleh mendidik, memupuk perpaduan daripada peringkat akar umbi, daripada generasi muda. Sebab itu, pendidikan telah dilaksanakan sejak awal. Betul-betul lepas pilihan raya tahun 55, tahun 55 keluar satu laporan, keluar satu kajian. Tahun 57 laksanakan satu akta. Membetulkan, memperbaharui, update ke masa kini sistem pendidikan kebangsaan dekat negara kita demi memupuk perpaduan. Sebab kesan daripada darurat itulah memecah masyarakat Cina dengan Melayu kan. Itu yang berlaku. So apa yang kamu lihat dekat share screen saya ni, saya buat ringkasan. Sebab 7.2 ni, cara pertama kerajaan nak wujudkan perpaduan dan integrasi supaya masyarakat sejahtera ialah menggunakan pendidikan. So, dalam pendidikan ni ada banyak perkembangan. Apa yang berlaku first, kedua apa, ketiga, lepas apa yang berlaku seterusnya. Jadi saya ringkaskan, saya compactkan di bawah satu muka surat.
Okey, detail kita akan tengok kemudian. So, kita akan tengok apa benda yang berlaku sebenarnya. Okey? Ini dia. Okey, ringkasan dasar pendidikan kebangsaan. Okey. Saya tahu mungkin ada antara pelajar yang lemah dari segi kita panggil apa asalnya. Saya kat sini okey. Okey, para pelajar, kamu jangan concern sangat pasal perkataan dasar ni. Okey. Kadang-kadang bila kata dasar je nampak pendidikan kebangsaan. Benda ni macam serius, macam masalah dasar kebudayaan kebangsaan. Aduh, dengar macam beria sangat. Tak ada apa. Benda ni simple. Sebenarnya apa yang kamu lihat ni, istilah ni apa? Tahu apa yang diorang laksanakan. Okey, okey, untuk capai sekarang perpaduan seluruh Malaysia ni daripada Perlis sampai Johor termasuk Sabah Sarawak, perpaduan ni seluruh Malaysia, integrasi jauh ni geografi ni kan. Dari Tanjung ke Pulau Borneo jauh. Jadi apa kita nak buat dengan pendidikan supaya dia dapat dilaksanakan secara sama rata, sistematik, semua orang dapat sistem pendidikan yang sama. Ini dia dipanggil dasar pendidikan kebangsaan. Benda tu kena faham dulu. So ini adalah alat pertama. Alat nombor 1. Sekejap. Kelas ni. Apa? Gila, ambil nasi. Ini bawa ada dia ni. Kau bawa dia kat dalam kelas ni. Kakak, bawa dia dalam kelas ni. Nah. Baik. Okay, sorry ya. Okay, so ini adalah usaha pertama kerajaan. Pastikan perpaduan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Dia kena buat sistem pendidikan yang secara menyeluruh. Dia kena laksanakan pendidikan yang sistematik secara menyeluruh. So itu maksud dasar pendidikan dan kebangsaan. Apa yang dia kena buat dengan pendidikan secara menyeluruh. Itu maksud dia. Kadang istilah-istilah skema form-form kadang susah nak menghayati, nak menjiwai. So tak ada orang nak terangkan kan. Okey. Itu kita. Jadi apa benda untuk menyelesaikan masalah ni? Sekarang ni tahun 56 kita so ada masalah isu perkawaman antara orang Cina dan orang Melayu terutamanya waktu tu sebab lepas peristiwa darurat okey. So apa yang Jom. Kak, Demi. Kak. Amai. Okay. Lagi sambung. Okay, so Penyantar Razak 1956 ni, Razak telah buat something Masa tu dia timbalan Perdana Menteri, dia nak selesaikan masalah perpaduan ni dengan cara menggunakan pendidikan. So ada beberapa yang Razak dah buat, okay, tapi tak dinyatakan dalam buku teks. Dalam bab tak dinyatakan. Okay, yang mana benda ni merupakan perkara pertama yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah perpaduan dan integrasi antara kaum.
Okay, melalui cara pendidikan, sistem pendidikan yang menyeluruh daripada Perlis sampai Johor. Okay. Okay. Lepas tu sebenarnya ini nama original dia. Ini nama original dia. So tapi disebabkan Tun Razak yang buat, so dia pakai Tun Razak lah. Inilah kali pertama kalau kamu tengok balik dalam bab 7 form 4. Bab 7 form 4. Okay. Cara untuk mencapai kemerdekaan ada beberapa cara. Salah satu cara dia menggunakan dasar pendidikan, sistem pendidikan kebangsaan. Ini ada masa tu. Nota nombor 1 ni, siapa nak tahu detail tengok bab 7 form 4. Okay. Dia adalah sebuah nota yang menerangkan kaedah yang terperinci macam mana nak memujuk rakyat ke arah kemerdekaan. Nak menggabungkan rakyat supaya British setuju untuk beri kemerdekaan. Iaitu menggunakan kaedah kemerdekaan. Satu. Detail ya. Okey. So yang mana pada tahun 57 telah dikemaskinikan dan dilaksanakan sebagai dilaksanakan dalam perlembagaan. Kenapa dalam perlembagaan? Sebab masa ni perlembagaan Malaysia telah dilaksanakan lah. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dilaksanakan. So sistem pendidikan yang rasmi dimasukkan dalam perlembagaan dipanggil sebagai Ordinan Pelajaran. Ataupun sekarang kita panggil Akta lah. Bila kata perlembagaan Akta kan, inilah dia. Inilah kali pertama kita dimasukkan dalam perlembagaan yang mana kita ada kuasa penuh dalam pendidikan negara kita untuk memupuk perpaduan. Ini Ordinan Pelajaran ni. Okay, inilah perkara pertama yang berjaya dimasuk dalam perlembagaan sebagai satu sistem acuan pendidikan yang dibuat oleh rakyat tanah Melayu sendiri, bukan ada campur tangan British, tak ada. Okay, dia rentetan daripada nombor 1 kepada nombor 2. Tak salah saya tak banyak beza pun. Kamu faham Okay. Yang ini lebih kepada latar belakang saja. Latar belakang macam mana boleh tercetusnya, bermulanya dasar pendidikan kebangsaan. Okay. So yang nota lebih terperinci bermula pada nombor 3. Okay. Pada tahun 1990 saya kata bawah nombor 3 ni ada seorang hero. Okay. Ada seorang hero Ada seorang hero, nama dia ni. Ni nama Muhammad ni. Okay. Aminuddin Baki. Okay. Aminuddin Baki ni dia adalah kamu Google sendiri kalau kamu Google kamu tengok dia is a very seorang yang hebat lah saya rasa. Memang hebat. Dalam bidang pendidikan lah maksud saya. Dalam bidang sumbangan dalam bidang pendidikan memang ada orang. Okay, kalau kita tengok dekat sini kamu baca dekat ada di sini sikitlah pasal dia sikit ada di sini. Tak banyak pun macam kat sana. Ni. Okay, kamu nampak kat sini dia terlibat pada tahun 56 dan dia juga terlibat pada tahun 60. Okay, dia cerita dia macam ni, Aminuddin Baki ni. Aminuddin Baki ni dia pada zaman Razak 56 ni dia terlibat sekali. Dia terlibat sekali, dia sebagai ahli jawatankuasa apa semua. So dia ada pengalaman. Okay, lepas pada tahun 60 dia pun adalah, saya lupa dia samping kat sini. Dia ada jawatan. Okay. Pada tahun 1962, dia telah dilantik menjadi, kalau zaman sekarang kita panggil sebagai Ketua Pengarah Pendidikan. Orang paling tinggi lah. Orang paling tinggi dekat Putrajaya. Okay. Selepas daripada Menteri Pelajaran, dia. Kalau Menteri Pelajaran, dia jaga Menteri Pelajaran. Apalah. Menteri Pelajaran adalah menteri lah, tapi yang jaga semua pejabat-pejabat tentang pendidikan Malaysia adalah Ketua Pengarah Pendidikan. Dia ni Aminuddin Baki ni. Saya tengok Google dia ni. Okay, jadi tahun 64 ni, pada tahun 64 ni dia telah kaji balik tahun 60 Rahman Talib, dia kaji balik Banyak Razak 56 dan dia keluarkan satu laporan, satu kajian dia. Ada setengah dalam Google tu dia laporan Aminuddin Baki. Ada setengah dalam Google tu dia kajian tahun 64. Dalam buku teks tak nyatakan bila. Saya terpaksa Google nak tengok supaya nampak tahun 64. Tapi sebelum kita bincang tahun 64 ni, dalam buku teks dalam nota detail tentang menceritakan tentang Rahman Talib. Sebab Rahman Talib ni dia semak balik. Okay, Rahman Talib ni dia semak semula. Okay, dia semak semula Ordinan Pelajaran 57 tu semak semula
apa tu, penyata razak, penyata jawatan kuasa tahun 56 tu. Okey, dan menjadi akta pelajaran sama saya terlepas pandang ni. Mak saya kena edit lah ni. Maksudnya di bawah laporan Rahman Talib ni ada satu lagi nota, akta pelajaran 1991, barulah Aminuddin Baki. Saya terlepas pandang lah. Bawah nombor 3 ni kena ada satu lagi dash. Okey, akta pelajaran 1991. Ni dia. Ni. Akta pelajaran 1961. Nampak dia, penyemakan dasar pendidikan kebangsaan seterusnya. Padahal jadi saya mudah faham bahawa bila kita masuk bab 7.2 ni, it's all about menyemak semula, it's all about improving. Okay, updating and improving to prepare ataupun menaik taraf sistem pendidikan kepada sistem yang lebih baik mengikut keperluan semasa. Okay. Kenapa nota macam tu? Okay, untuk menunjukkan bahawa pendidikan negara kita sentiasa mengamalkan dasar menaik taraf supaya apa? Untuk makin rapat mencapai perpaduan dan integrasi nasional. Supaya apa? Masyarakat semakin sejahtera. Itu maksud dia. Kena faham, jiwa, kena menghayati macam tu. Okay, so settle lah. So Rahman Talib kita akan lihat sikit kat sini apa yang dia buat Rahman Talib ni. Okay, dia semak semula. Okay, dia kekalkan pendidikan. Okay, saya nampak kat sini apa cadangan dia. Okay, dia cadangkan semua silibus semua sekolah sama. Cina, India, Melayu, sekolah Inggeris semua silibus sama. Untuk mewujudkan perasaan cintakan negara. Okay. Itu yang dia buat. Okay, itu yang dia buat. Okay. So kat sini saya nampak ada mata pelajaran tata rakyat. Okay. So tahun 1990 Okay, apa tu? Dia tekankan subjek sejarah. Cinta setia oleh negara. Okay, dah. Okay, so tu. So seterusnya, itulah Rahman Talib. Jadi Aminuddin Baki dia telah improve, yang mana kali ini dia rasa ada something wrong, iaitu pelajar yang tak dapat, yang gagal masuk sekolah, belajar jenam je. Maksud takkan nak terus. Kamu tahu dulu kalau siapa yang gagal masuk sekolah menengah dah boleh jadi, siapa yang dah habis sekolah rendah dengan result yang cemerlang, diorang dah boleh jadi cikgu mengajar. Macam cerita P. Ramlee kan, cikgu-cikgu yang mengajar sekolah buta huruf tu, cikgu-cikgu muda-muda belasan tahun memanglah. Memang dulu macam tu. Zaman 40-an 50-an memang macam tu. Tapi kali ni macam Lieutenant Adnan, kamu belajar BM, Lieutenant Adnan masuk sekolah menengah adalah sekolah Inggeris. Kan. Okay. So tak ramai orang mampu. Okay, tak ramai. Ini yang gagal ni maksud apa? Mereka lemah akademik. So apa? Kali ini mulalah sistem vokal khusus kemahiran. Okey, lepas tu dia buat sekolah kebangsaan. Okey. Kamu bacalah itu sedikit tentang dia. Okey, saya ada Google pasal lagi. Rupanya dialah dia lah pengasas SRP. Sistem lama PMR dan PT3. Sebelum PT3 PMR, sebelum PMR SRP. Dia yang asaskan. SPM dia yang asaskan. STPM dia yang asaskan. Tu Aminuddin Baki tu. Okay, dia juga yang mengasaskan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Tu. Aminuddin Baki ni somebody lah. Kamu tengok nanti dia. Apa sumbangan dia memang gempak. Okay. So itu sektor nombor 3. Okay, kita pergi seterusnya. Pada tahun 79. So maksudnya kamu perasan kenapa jauh sangat? Sebab 1964 ni, apa yang Aminuddin Baki buat ni betul-betul dapat dilaksanakan relevan. Yang mana bila Tun Razak naik jadi Perdana Menteri tahun 1970 pun, sistem pendidikan dikekalkan. Maksudnya memang update, berguna. Sistem Aminuddin Baki dia mengamalkan, dia telah menyebabkan sistem pendidikan kebangsaan dapat digunakan seluruh Malaysia. Sarawak. Kan? Sampai tahun 1979. Okay, sekali ni aku tengok tahun 79 dah awal 80, dah berbelasan tahun dah. So
Mungkin waktu tu kerajaan waktu tu, menteri pelajaran waktu tu dia rasa kita kena ni so ni selepas 10 tahun. Selepas 10 tahun menteri pelajaran waktu tu dia telah menubuhkan jawatan kuasa kabinet. Untuk kaji balik, untuk semak semula, untuk improve apa lagi nak tambah, apa lagi nak kena buat. Kan, okay. So disebabkan diorang mengambil masa 5 tahun. So laporan mereka keluarkan pada tahun 1979. Hasil diorang punya penyiasatan kajian mereka, gerak kerja mereka so mereka buat kajian, buat homework apa semua, study, buat research apa semua. So 5 tahun selepas tu barulah mereka keluar. Kamu nampak tak, nak ubah sesuatu tu bukan setahun 2 tahun, babe. So macam korang punya KSSR, KSSM. Korang sekarang KSSM kan, adakah terus buat kat sekolah menengah tak? Dia start dengan darjah 1 first batch KSSR. So, korang 4 tahun ni lah. 4 tahun ni adalah first batch KSSR korang jatuh. Masa korang jatuh, darjah masa tu masa dia pakai KBSR. Kan? Jadi benda tu mengambil bertahun. Nak laksanakan KSSR dan KSSM ni bertahun sampailah SPM, KSSM. So maksudnya dah dilaksanakan beberapa tahun lepas tu. Berbelas tahun lepas tu. Orang tolak balik. Sekarang umur 17 tahun. Dah 10 tahun sistem benda ni dilaksanakan. Baru orang confident nak buat SPM, KSSM. Jadi bukan main-main lah. Okay. Jadi laporan ni orang berjaya menyatakan bahawa ada satu kurikulum yang perlu diubah. So diorang ubah silibus kurikulum bagi KBSR tahun 82. So ini pelajar tahun 1 sekolah menengah tahun 89. Dan laporan tu juga berjaya mencadangkan akhirnya pada tahun 88 mereka mencadangkan satu falsafah pendidikan negara. Okey. Ini falsafah tau, maksudnya prinsip pegangan. Apa ke diorang punya sistem yang bakal dilaksanakan pendidikan? Apa falsafah, apa prinsip mereka? Apa corak mereka? Ini falsafah tu. Corak pemikiran, corak pelaksanaan mereka, apa prinsip mereka. So, prinsip ini pada 8 pada tahun 1996 menjadi pendidikan. Tukar nama. Okey, dia tukar nama. Okey, dia tukar nama. Yang mana nama sebab apa? Pada tahun 1996 mereka menjadikan ini sebagai apa? Akta pendidikan dimasukkan dalam perlembagaan, maksudnya wajib, termasuk sekolah menengah. Sekolah menengah, sekolah swasta. Okay. So boleh kata ini yang terakhir. Ketika ini tak silap saya, siapa jadi menteri pelajaran? Anak Razak. Siapa? Najib. Tun Najib. Tun Najib dia bukan itu lah kan. Okay. Seri lah Datuk Seri lah. Okay. Najib masa ni adalah menteri pendidikan. Ketika ini saya darjah 3, memang perkembangan pendidikan yang terbaik waktu tu. Tahun 90-an perkembangan pendidikan kita yang terbaik. Drastis. Okey, so kejap. Kita tengok. Tadi saya last tengok dekat Rahman Talib yang Abang Baki kan. Kita akan tengok pada tahun 74 apa yang orang buat ni. Okey, diorang nak kaji semula. Okey, lepas tu apa yang dapat dilihat? Okey, ni hasil dia, tak apa. KBM adalah mata pelajaran wajib dalam exam. So, siapa yang nak belajar kat Malaysia, nak exam kat Malaysia, wajib ambil exam BM. Bagus. Pendidikan agama wajib. Pendidikan agama wajib. Kita ada PAI, kita ada moral. Wajib. Kali pertama dia saya setuju benda ni. Dan lagi harmoni dan kesejahteraan masyarakat sosial tu kan. Okay, lepas tu koko semakin diutamakan. Patutlah orang dulu memang minat. Ini zaman mak saya ni. Zaman mak saya tahun 74, zaman mak saya sekolah menengah. Tahun 70-an memang waktu ni diorang ni. Okey. Tapi dapat 80-an makcik saya waktu diorang tu aktifkan lah.
Waktu ni nampaklah orang Malaysia memang nampak diorang tak kira kaum, diorang main persatuan, uniform, sukan semua ada. Okay, saya skip. Ini orang baca sendiri KBSR, apa benda KBSR, apa benda KBSM. Okay, okay, so apa benda falsafah perkuasaan. Okay, tahun kemerdekaan negara ni, tahun 88 ni. Okay. Okay, kali ni falsafah. Kenapa dipanggil falsafah? Ataupun falsafah ni ideologi, cara pemikiran, corak pentadbiran, cara pelaksanaan. Kali ni pendidikan kita pada tahun 88 ni dah lebih upgrade. Di mana apa tahu? Ni ada Jerry. Kalau siapa masuk universiti ambil bidang pendidikan akan belajar Jerry ni apa. Memang saya belajar benda ni. Okay, yang mana apa? Pendidikan kat Malaysia akan sentuh 4 benda yang paling penting. Jasmani J, emosi E, rohani R, intelek I, Jerry. Okay. Kat Malaysia wajib ada 4 benda ni. 4 benda ni adalah cara yang perlu dilaksanakan ketika mendidik pelajar. Student kena berkembang seimbang 4-4 ni. Maksudnya sihat-sihat, emosi tak boleh, bukan psycho, bukan stres, bukan kena dera. Okay, rohani dalam kena baik, bukan jahat. Bukannya ada masalah jiwa ke benda ke, masalah apa benda ke, dan intelek kena membangun. Bukan pandai saja tapi kurang ajar, tak ada. Itu maksud Jerry tu. Masalah pelajar ialah pandai tapi kurang ajar, ataupun pandai tapi tak ada sentuhan rohani. Kan? Bermasalah jiwa, emosi tak stabil, tak boleh. Pendidikan kena seimbang. Kan? Itu maksud the real education. Sebenarnya diorang pendidikan kanak-kanak lagi. Kanak-kanak benda baby sebenarnya 4 ni wajib sebenarnya. Supaya dia berkembang dengan seimbang. Okey, so pada tahun 96 benda akta ni dimasuk dalam perlembagaan. Okey. Kamu lihatlah matlamat dia, langkah dan mata pelajaran dia. Ini simple je ni. Okay. Orang dah asingkan ni kan. Okey. Okey. Dah, habislah pendidikan. Habis dari segi pendidikan. So, maksudnya ada berapa pendidikan? Tak ada 6. Okey, okey. Ada 6 sejarah. Okay, perkembangan yang telah dilaksanakan sebagai satu strategi macam mana nak gabung dengan rakyat Malaysia melalui sekolah. Melalui sekolah. Ada 6 cerita. Jadi maksudnya benda ni bukanlah satu perjuangan yang mudah dan sekejap. Memakan puluhan tahun. Nak bagi rakyat Malaysia ni akhirnya accepted, kan? Menerima antara satu sama lain. Walaupun kau bijak, aku bodoh, engkau handsome, aku tak handsome, contohlah kan. Jadi nak wujudkan perpaduan. Okey. So itu dari segi pendidikan. So kita akan lihat seterusnya dari segi Ini tak sempat buat tadi. Dari pendidikan kan saya tak sempat nak buat ringkasan segi bahasa. Tapi bahasa dia menggunakan 4 stage. Bahasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. 6 juga. Okey. So ringkasan dari segi bahasa ada 6. Pertama, saya tulis supaya kau nampak sikit. Pertama, ini nombor 1. Okey, diorang buat satu akta. Nombor 2, diorang gunakan bahasa BM sebagai bahasa wajib kat office. Okay. Orang kerja government, kamu bangsa apa ke, negeri mana ke, Ojang ke, Kelantan ke, apa benda ke, Jawa, Banjar ke, cakap BM. Okay. Okay. Nombor 3, okay. Diorang sentiasa improve VM kat sekolah. Okay, yang mana nanti kita tengok nanti . Yang keempat, universiti khas yang menggunakan 100% VM. Okay. 4 ke 5? Oh 5 je, 6. Okay, 5 je. Okay. Keempat, yang kelima, satu kita panggil apa macam lembaga lah. Satu unit khas. Satu sebuah
kita panggil jawatan kuasa, satu grup ni kerja dia protect BM. Memang dia ni diwujudkan, ditakdirkan hanya untuk melindungi bahagian. Okay. Nak pastikan BM sentiasa bahasa yang diiktiraf antarabangsa. Bahasa yang kalau buka Google ada BM, kalau buka handphone ada BM, buka iPad ada BM, buka Apple ada BM. Nak pastikan benda tu bahasa yang sentiasa tak ketinggalan teknologi dan juga ini dipilih. Kita mampu contoh okay. Okay. So ada 5. So sekarang ni kita tahu ini antara saya rasa unik Malaysia. Okay, seterusnya kita pergi pada cara kedua. Macam mana Malaysia nak pastikan rakyat dia semakin lama semakin boleh menerima hidup di bawah satu sistem menggunakan bahasa yang sama. Okay, kan apa matlamat kita buat tujuan ni apa? Mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Supaya apa? Bila masyarakat sejahtera, maka negara pun akan aman dan harmoni. Tidak ada pergolakan, tidak ada permusuhan. Peristiwa 1399 memberi pengajaran sejarah titik hitam dalam sejarah negara kita. Kan? Okay. Jadi kat sini betul-betul memberi kita peringatan bahawa kita kena hidup sejahtera. Kalau tak habis. Okay, kalau tak memang habis kan. Jadi selain menggunakan kaedah pertama iaitu pendidikan, kerajaan menggunakan kaedah kedua iaitu menggunakan bahasa. So, benda pertama yang mereka adalah Akta Bahasa Kebangsaan. Ini dia. Bahasa rasmi, alat perpaduan kaum. Nampak ni? Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Tahun 71. Okay guys. Zaman Tun Razak. Tun Razak naik pada tahun 70 kan. Okay. So maksudnya memang nampak Akta Bahasa Kebangsaan ni tahun 1971 ni adalah perkara pertama yang Tun Razak buat lepas dia laksanakan hukum negara. Okay. Banyak memang banyak benda-benda ni waktu berlaku pada zaman Tun Razak. Sebab kita silap. Kita tak buat benda ni awal-awal. Okay, mungkin sebabkan Tunku Rahman dia waktu zaman dia ni zaman dia di bawah British, dia pro British. Kita bekas jajahan. Jadi dengan projek kita sibuk dengan projek nak ajak Sabah Sarawak Singapura Brunei kan. Pembentukan Malaysia. Jadi tak ada masa. Kan bila tahun 63 berlaku terus sibuk memang nak settlekan semua masalah Sabah Sarawak dan juga Singapura apa semua nak sibuk. Jadi zaman Tun Razak ni dia maintain semua benda. Dia maintain semua benda. Dia selesaikan semua benda. Okay. Okay. So pertama Akta Bahasa Kebangsaan tu satu okay. Lepas tu kerajaan jentera alat komunikasi rasmi dalam urusan kerajaan. Okay, tahun 1990 digunakan mahkamah. Kenapa lewat lah? Okay. Cerita dia macam ni. Saya saja share yang kurang. Negara kita tak ada sistem kehakiman yang hebat tau. Okay. Sebab kita negara yang baru lahir. Kalau kamu tahu kebanyakan mahkamah lepas kita merdeka dan lepas kita jadi sebuah negara gabung sampai Sarawak, sistem kehakiman kita terdiri daripada orang-orang luar. Orang-orang luar. Okay, yang mana sebab kamu kena tahu kita ada sistem menggunakan sultan, sistem beraja. Jadi sistem mahkamah ni adalah sistem baru yang mana tidak ada kepakaran dalam kalangan orang tempatan. Okay, jadi banyak orang tempatan yang belajar sistem kehakiman di luar negara. Jadi mereka bawa balik sistem kehakiman itu dalam bahasa luar negara. Bahasa Inggeris lah. Okay. Jadi disebabkan Akta Bahasa Kebangsaan,
yang baru dilaksanakan pada tahun 2001, sistem Kakima mengambil masa untuk menterjemah ataupun menggunakan kepakaran orang tempatan, menukarkan kemahiran mereka kepada sendiri. Itulah benda sama tadi. Benda sama yang diorang buat dalam apa yang siapa buat, Rahman Talib beritahu wajib BM, dalam laporan jawatan kuasa kabinet pada beritahu tadi pasal apa, BM pun ada semua benda. Okey, yang ini kalau ini sekolah-sekolah itu sekolah menggunakan bahasa sekolah menengah yang macam lieutenant dan sekolah ini. Tapi mereka lebih watas menengah yang sebenarnya. Okey. Itu telah BM. Sekolah taman dengan sekolah bina. BM. Okey, ditambah. Okey. Okey. So, kita menjadi apa? Telah menjadi bahasa ilmu. Bahasa rasmi. Tu pendidikan dengan kaki mana apa kan? Okey. Start dengan sekolah. Okey. Apa? Bahasa ilmu sebagai perpaduan. Padu. Okey. Okey, jom. So, dan cara seterusnya mewujudkan sebuah universiti yang 100% pure bahasa Melayu. Saya belajar UKM. Memang dekat UKM kamu jumpa subjek bahasa Inggeris atau orang yang cakap bahasa Inggeris yang 100% kuliah atau kelas yang 100% bahasa Inggeris ialah dua saja. Pertama, yang ambil jurusan pendidikan bahasa Inggeris, cikgu English. Ada panggil TESOL. Yang kedua adalah pusat fakulti bahasa. Fakulti bahasa ni banyak bahasa, bahasa Arab, bahasa English, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Korea semua ada. Fakulti bahasa. So kat fakulti bahasa, kalau pergi pusat pengajar bahasa Inggeris, baru ada dapat BI. So dua ni je dekat UKM yang akan dapat BI. Kamu pergi law ke, kamu pergi doktor ke, pergi apa ke, memang bahan mereka adalah BI. Tapi mereka still akan utamakan. Lecturer tak cakap English full. Pelajar dalam kelas tak cukup English tu full. Buku-buku mereka ada buku rujukan BM dan BI. Berbanding dekat universiti lain, biasanya kos-kos profesional biasanya memang lebih pada English. Sama BM tahu lah. Apa dia? Okey. Jadi saya belajar dengan dalam satu dekat UKM adalah mempunyai perpustakaan universiti terbesar di bersepah lecturer daripada Universiti Indonesia. Bila sambung belajar, diorang dapatkan buku rujukan dalam BM untuk faham. Diorang pergi mana? Pergi UKM. Sebanyak karya-karya luar negara yang diterjemah oleh BM. Bahasa Malaysia, sejarah bahasa, pendidik budaya, sastra budaya. Okey, okey apa ya? Tu, kau dalam luar negara nak belajar tentang apa? Nak belajar tentang BM. So banyak info tentang BM ada kat sini. Diorang protect BM. Okay. Tu, start pendidikan dan rujukan tentang BM, sastra Melayu. Okay. Okay. So kira saya orang Indonesia nak tentang tamadun alam lain pergi sini. Okay, ni pusat KL.
Dan last kali, ni DBP, Dewan Bahasa Pustaka, alat yang kelima. Macam mana bahasa dekat Malaysia ni menjadi alat perpaduan? Pertama tadi apa dia? Kerajaan telah mewartakan BM adalah sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi. Wujud Akta Bahasa Kebangsaan lepas zaman 13 Mei. Kan? Yang kedua, kerajaan buat apa? Kerajaan wajibkan BM dekat dalam urusan rasmi kerajaan. Yang ketiga, apa? Kerajaan gunakan improve kualiti BM, cikgu BM, bahasa ilmu dekat sekolah. Wujudkan sekolah 100% BM sekolah menengah kat sekolah. Sistem pendidikan kita telah dinaik taraf dari segi BM. Yang keempat, apa lagi kerajaan buat? Wujudkan satu-satunya universiti di Malaysia yang protect, yang amalkan, yang jadikan kajian BM adalah 100% tonggak utama. Dan yang kelima, kerajaan wujudkan satu jawatan kuasa yang akan melindungi, memartabatkan. Dulu dipanggil balai pustaka, dulu mungkin library kan ya. Saya tak tahu lah Dewan Bahasa Pustaka ada cawangan saya tak pasti. Dewan Bahasa Pustaka dekat KL, bukan area Putu lah. Lebih kurang lah. Area Putu kat sana lah. Ini tempat asal lah. Ini tempat asal. Tahun 2006 lagi. Yang ini saya tak pasti. Ini apa benda? Ini memang tak ada cerita ni benda ni. Saya pun tak tahu benda ni. Kongres ni perjumpaan Bahasa dan Persatuan Melayu ketiga. Saya tak pasti yang ni ini nak tak pernah dengar ni Kamu tengok balik ni. Kongres ni perjumpaan melalui perjumpaan tu mereka setuju untuk wujud satu jawatan kuasa. Yang ni. Mengembangkan bahasa sastra. Ini untuk perpaduan ni. Jadikan pastikan bahasa sastra ni wujud aktiviti supaya dapat digunakan untuk merapatkan perpaduan. Benda ni siapa pernah buat? Zakbar pernah buat. Zakbar ada parti dia sebagai PAM, Persatuan Sahabat Pena. Ini benda yang sama. Kalau kamu tengok balik Zakbar. Buku majalah risalah, seminar. Ni peranan sebenar ni. Ni peranan ni. Bahasa jiwa bangsa 1960. Maksudnya cerita P.Ramlee tak sangka cerita P.Ramlee dekat Studio Jalan Ampas Singapura. Tajuk Seniman Bujang Lapuk. Dia dah menggunakan ayat tu bahasa melambangkan bangsa. Yelah lebih kurang ada. Cak dah. P.Ramlee kata orang bahasa jiwa bangsa. Bahasa melambangkan bangsa. Kelas ni kalau habis pun so bahasa melambangkan bangsa pernah digunakan oleh P.Ramlee. Tak sangka benda ni jadi slogan mak ai. So nanti so kita bahasa alat itu alat ketiga yang kerajaan guna untuk wujudkan perpaduan budaya. Saya tadi cakap pasal dasar kan. Itu apa? Dasar ni lebih kurang macam alat lah. Cara alat atau cara nak wujudkan budaya untuk semua orang. Satu sistematik. Satu budaya yang semua orang boleh terima, semua orang boleh faham, semua orang boleh toleransi antara satu sama lain. Sebab budaya ni melambangkan gaya hidup dan pemikiran. Yang mana kita akan rasa, dia ni apa sahaja orang ni buat macam ni. Kan orang Melayu pula, apa salah dibazikan buah limau tu dekat tokong tu kan, membazir je tak makan. Itu adalah sentimental lah wujud pada zaman dulu. Sebab mereka tak faham budaya.
kan. Lepas tu kalau orang non muslim pula, apa benda lah orang Melayu ni, apa contoh apa benda pelik orang Melayu buat, tak ada macam-macam lah. Okay, kan. Okay. Jadi kat sini pemikiran retorik, ayat bahasa tinggi pemikiran yang kita boleh kata jumud ataupun kita panggil tak terbuka. Kita nak elakkan benda tu, nak elak daripada melahirkan masyarakat tak terbuka, jahil. Nak elakkan benda tu supaya kita sentiasa improve daripada semasa ke masa. Sebab tamadun, korang belajar form 1 tamadun Rom, tamadun Mesir Purba, tamadun Mesopotamia, tamadun Indus, tamadun India dah buktikan bahawa dasar keterbukaan adalah salah satu punca kepada kemajuan tamadun. Pemikiran terbuka, sifat terbuka. Belakang Islam juga mengamalkan sifat terbuka. Kan? Macam mana kerajaan Islam boleh berkembang semua mengamalkan sifat terbuka. Okey. Jadi sebab itu dasar kebudayaan kebangsaan ini kamu tahu sini pupuk perpaduan melalui budaya dan seni. Masalahnya kita tak faham. Lagi-lagi orang Sabah Sarawak, lagilah. Kalau orang tak faham, dia ingat orang Sabah Sarawak ni main ilmu. Benda yang saya cakap ni benda yang realiti berlaku dalam masyarakat. Boleh kamu tak dengar, tapi benda ni wujud sebelum ni. Okey, jadi nak supaya ada garis panduan garis panduan masyarakat kena faham. Okey. Pada masa yang sama kita nak kekalkan identiti. Kita tak perlu hapuskan budaya-budaya setengah kaum. Tak perlu hapuskan. Kita nak kekalkan identiti. Setiap masyarakat, setiap kaum berhak mengekalkan identiti budaya mereka. Okey? Tapi macam mana nak satukan, nak sekalikan satu sistem yang besar ni. Yang banyak gila etnik kaum kat Malaysia ni. Macam mana kan? So, pening kerajaan fikir macam nak buat ni. Okey, bermula tahun 71 lagi ni. Zaman Tun Razak lagi. So, diorang buat perjumpaan Kongres Kebudayaan Melayu. Rupanya tahun ni pun dah pernah ada dah. Kongres Rakyat ada. Okey. Diorang jumpa kat Universiti Melayu. Okey, so ada Kementerian Budaya Belia dan Sukan. Lepas tu diorang buat kali kedua kat UKM. Ini baru buat. Okey, baru lagi ni. Kongres Kebudayaan Kebangsaan. Kalau cakap kebudayaan kebangsaan saya masa belajar tahun 2007-2008 tu antara jurus yang itu saya itu adalah ahli saya bawa grup DK Barat. DK Barat kita orang macam mana yang mengalukan baik Cina je. Kalau bahasa tadi ada tentang kebangsaan.